Bismillahirrahmanirrahim. Datang bahtera dari Medan, singgah sebentar di Kuala Kerai. Salam keluarga Malaysia saya hulurkan kepada warga Dewan Pembuka Tirai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim, penjaga masa, para peserta dan hadirin sekalian. Remaja hari ini ialah pemimpin hari esok. Remaja tunggak pemuda harapan bangsa. Itulah antara ungkapan yang sering kita dengar apabila menyebut tentang remaja. Namun, remaja merupakan tunjang negara masih terbelenggu oleh pelbagai kemuliaan sosial. Ternyata, mentaliti remaja negara kita belum lagi mengalami anjakan paradigma dengan arus pembangunan negara kita. Maka dengan itu, saya ingin mengajak hadirin dan hadirat sama-sama menghayati betapa belia cermelang negara terbilang. Hadirin bervisi pemacu revolusi, siapakah yang dikatakan dengan belia? Golongan ini merupakan teras penting yang menggambarkan kerja negara kita pada masa akan datang. Usia di mana seseorang itu dianggap belia berbeza-beza di seluruh dunia. Di Malaysia, belia ditafsirkan sebagai seseorang yang berusia 16 hingga 30 tahun. Hadirin sekalian, hujah saya yang pertama, pendidikan merupakan aspek utama dalam melahirkan belia yang cermelang. Mungkin remaja sekarang berfikiran bahawa belajar itu perkara yang remeh. Namun, mereka tidak sedar ilmu pelita hidup. Kecemerlangan akademik merupakan perkara yang paling penting agar tersuluhnya masa hadapan. Ramai beranggapan bahawa jika tidak belajar, tidak mendapat usaha yang baik dan tidak akan berjaya. Ya, memang boleh. Sebagai contoh, Dato' Ali Shukri yang merupakan usahawan berjaya. Walau keputusan SPM-nya tidak berapa bagus, itu tidak patut jadikan inspirasi untuk tidak belajar. Belajar dapat melahirkan individu yang berkualiti untuk memimpin negara kita pada masa akan datang. Saya terinspirasi dengan seorang belia yang berkejaya. Beliau merupakan seorang pakar matematik. Beliau diberi nama Adi Putra Abdul Ghani atau lebih dikenali sebagai Adi Matik. Beliau seorang yang berjaya mencipta formula matematiknya sendiri. Adakah rakan-rakan tahu beliau sanggup mengorbankan masa kecilnya dengan mengajar di sekolah-sekolah, universiti dan segala pusat pendidikan? Dalam pada itu, kesannya amat besar. Lihatlah sekarang, bukan sekadar menjadi pakar matematik, bahkan buku seni matematik hasil tulisannya telah digunakan oleh kerajaan Brunei sebagai buku rujukan sekolah rendah dan sekolah menengah. Maka dengan itu, ambillah dan jadikanlah beliau sebagai contoh dan suri teladan untuk terus berjaya. Hadirin dan hadirat, hujah saya yang kedua, belia pada era ini perlulah mempunyai pegangan agama yang teguh. Bukan sekadar pelajaran akademik, malahan pelajaran agama juga perlu dititik beratkan dalam setiap insan. Kepatuhan yang teguh kepada ajaran agama perlu ada dalam diri supaya menjadi benteng kepada diri sendiri. Hal ini demikian kerana ciri ini sangat penting bagi kita demi menjaga hubungan dengan Maha Pencipta agar sentiasa diberkati. Bukan sekadar itu sahaja, ketaatan kepada ajaran agama dapat membentuk sahsiah yang terpuji. Misalnya, ajaran agama dapat melatih diri kita berfikir rasional supaya dapat membezakan baik buruk sesuatu perkara. Baru-baru ini, kita ditularkan dengan seorang pemuda yang kononnya menghafal 5 juzuk Al-Quran. Hakikatnya, tiada satu iman yang tersemai. Manusia seperti itukah yang patut diberikan tepukan gemuruh? Manusia seperti itukah yang patut diagungkan? Kemanakah akal fikiran mereka? Mereka ibarat menconteng arang di muka sendiri. Rakan-rakan, janganlah kita menjadi manusia sebegitu, mempersendakan agama sendiri. Sedangkan agama dipersendah, ini kan pula negara. Jika diri tidak dapat dipimpin, manakan pula hendak memimpin negara besar ini. Pada 15 hingga 17 Julai 2022, Kerajaan Malaysia telah melancarkan sambutan Hari Belia bagi meraihkan belia-belia di Malaysia. Sambutan ini diadakan bertujuan memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada golongan belia.
Oleh itu, golongan belia akan berasa lebih dihargai dan bangga dengan diri sendiri. Selain itu, sambutan ini dapat memberi semangat dan kesedaran kepada rakyat belia bahawa mereka masih diberi perhatian oleh pihak kerajaan. Warga dewan sekalian, tanpa kita sedar, remaja sekarang memerlukan perhatian lebih dalam membimbing mereka ke arah kejayaan, terutamanya ibu bapa. Ibu bapa kadang-kadang jarang memberi perhatian kepada anak-anak kerana sibuk bekerja. Mereka tidak sedar bahawa mereka lah punca kekuatan anak-anak untuk mencapai kejayaan. Anak-anak memerlukan dorongan dan sokongan yang berterusan. Jika hadirin mahu tahu, ada ibu bapa yang beranggapan bahawa jika belajar itu hanyalah dunia semata-mata, terutamanya pelajaran akademik. Saya mempunyai seorang sahabat yang berada di situasi ini. Ayahnya tidak langsung memberi sokongan kepadanya untuk terus belajar. Bagi ayahnya, belajar pelajaran akademik seperti sains, matematik, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu hanyalah perbuatan yang sia-sia. Beliau seorang yang cerdik pandai, namun ayahnya tidak pernah bangga maupun memuji dengan keputusan cemerlangnya. Malahan ayahnya sanggup membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Namun begitu, itu bukanlah satu penghalang baginya untuk terus berjaya. Beliau kentalkan diri membuktikan bahawa berjaya itu bukanlah satu kegagalan. Di sini dapat diketahui bahawa tiada orang lain yang mampu menghalang kita untuk terus berjaya. Sebelum saya akhiri hujah saya, berikan saya membaca sebuah genta oleh saudara Beniani yang merupakan ahli parlimen belia Malaysia. Bersainglah anak muda, tidak mengira latar belakang kita sebagai belia jauh di pelosok pedalaman maupun anak muda di kota bandaraya. Cipta peluang, jangan tunggu. Pembangunan negara Malaysia berada di tangan kita sebagai peneraju masa hadapan. Merujuk genta tersebut, dapat disimpulkan bahawa beliau sangat menekankan anak muda terus bersaing tanpa mengira asal usul maupun berada di kampung atau bandar. Dalam pada itu, beliau juga menasihati agar tidak tunggu peluang datang bergolek, malah cipta peluang tersebut, kerana belia hari ini merupakan penentu masa depan negara. Akhir kalam, saya berharap pidato saya menjadi inspirasi kepada anak muda terus bangkit berjuang menjadi ayam tambatan dan anak emas negara. Dan saya juga tahu ini bukan sahaja harapan saya, malahan harapan setiap insan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.